Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillahil Hadil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan musliman, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kadar Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan kita pada pagi ini, yang mana kita akan menyambung beberapa lagi baki-baki hadis yang terdapat di dalam bab ke-51 dalam Riyadhus Salihin bertajuk Ar-Raja'u. Tanpa izin, tanpa rahmat, tanpa hidayatut taufiq daripada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak boleh bertemu, kita tidak dapat bersama pada pagi ini. Oleh kerana itulah seharusnya kita sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat ini. Kita masih lagi dapat mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga hari Jumaat ini kita gunakan untuk kita memperbanyakkan salawat dan salam kita ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita jadikan hari Jumaat ini adalah hari untuk kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membaca hadis yang ke-20 dalam kitab bab yang ke-51. InsyaAllah pada pagi ini merupakan siri yang terakhir untuk kita melihat, mengambil pengajaran pada bab yang ke-51 dalam Riyadhus As-Salihin. Bagi sesiapa yang memiliki kitab terjemahan Riyadhus Salihin, maka bukalah bab yang ke-51, tajuknya adalah Sifat Ar-Raja. Kerana buku ada pelbagai terbitan, jadi saya mohon rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan saling memberitahu kepada rakan-rakan yang lain muka surat yang berapa. Kalau Riyadhus Salihin cetakan Telaga Biru, muka surat berapa. Kalau cetakan PTS, muka surat yang keberapa. Jika cetakan yang lain pun minta tolong dikongsikan, sama ada di bahagian chat di Zoom ini ataupun di bahagian komen di FB. Nota pada siri 1 sampailah siri yang ke-5 pada pagi ini telah pun saya buat edaran di beberapa grup WhatsApp, juga di Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Jadi kalau ada rakan-rakan yang menyaksikan secara langsung pada pagi ini di FB, jika anda belum lagi menerima nota, tolong tinggalkan maklumat tersebut. InsyaAllah selepas daripada kelas nanti, saya akan memberitahu di manakah link boleh dapatkan nota yang kita telah gunakan sebelum ini dan juga pada pagi ini. InsyaAllah kita sama-sama mengambil manfaat. Kalau ada rakan-rakan lain yang ada maklumat tentang nota ini, tolong sampaikan kepada rakan-rakan kita yang lain. Moga-moga daripada usaha kita ini saling berkongsi ilmu, saling tolong-menolong ini, Allah memberikan kita ganjaran yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Hadis yang ke-20 pada pagi ini adalah hadis yang datangnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Okey. Saya paparkan terus kepada terjemahan hadisnya. Semasa saya membaca terjemahan hadis ni, izinkan saya untuk membaca matan hadis di dalam bahasa Arab, matan hadis, sebab matan hadis ni Nabi yang sebut. Jadi rasa sayang sangat jika tidak membaca matan hadis. Matan kena beza ya. Matan hadis tu maksudnya isi hadis tu. Kalau kita sebut sanad, sanad iaitu perawi-perawi hadis yang meriwayatkan hadis ni. Macam Nabi SAW bersabda, Nabi sampaikan kepada sahabat siapa, sahabat sampaikan kepada anak murid dia sampai kepada anak murid dia, sampailah kepada Al-Bukhari ke, sampailah kepada Muslim ke, itu dia panggil rantaian sanad, dia panggil rantaian perawi-perawi hadis. Tapi kalau kita sebut matan hadis, yang isi kandungan hadis yang Nabi sebut ataupun Nabi buat. Okay, jadi itu adalah pengenalan sedikit tentang apakah itu matan dan apakah itu sanad. Baik, hadis ini dia datang daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bermakna orang yang mendapat hadis ini, maksudnya perawi yang paling tinggi sekali. Kan, yang ambil hadis ni adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia pun sampaikanlah kepada anak murid dia, sampailah kepada kita. Okay, kita pun bukanlah sampai kepada kita tu kita ada rantaian sanad, tetapi kita merujuk dalam kitab Sahih Al-Bukhari, merujuk dalam Sahih Muslim. Baik, kata Nabi SAW, ataupun sabda Nabi SAW, atardawna an takunu rubu'a ahlil jannah. Okay. Maukah kamu menjadi 1/4 daripada penghuni syurga? Jadi hadis ni Nabi SAW, cara dia nak sampaikan maklumat tu seperti mana kita dah belajar sebelum ini. Nabi suka kalau Nabi nak sampaikan maklumat, Nabi tak nak bagi maklumat tu secara terus, tapi Nabi menggunakan teknik untuk dia cerita sikit dalam bentuk bertanya soalan. Macam kita, kalau kita nak, maksudnya cara dia adalah dengan Nabi melontarkan soalan. Nabi tanya, kamu semua nak jadi, kamu semua, mau tak kamu semua? Kamu ni, maksudnya ketika Nabi sebut tu, Nabi bersama dengan beberapa orang para sahabat. Ada dalam hadis lain menyebutkan ada 40 orang ketika itu. Maka Nabi tanya, kamu nak jadi tak? Nak tak kamu ni menjadi 1/4 daripada penghuni syurga? Maksud dia, kalau penghuni syurga tu, 1/4 daripadanya adalah daripada umat Nabi lah. Sebab tu sebut kamu tu, maksudnya umat Nabi SAW. Para sahabat jawab apa? Kami mengatakan na'am. Ya, dia kata, kami nak. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, atardawna an takunu thulutha ahlil jannah? Nak tak kamu menjadi 1/3 ahli syurga? Kalau tadi 1/4, lepas tu Nabi banyakkan lagi. Nabi kata 1/3 ahli syurga, nak tak kamu jadi 1/3 ahli syurga? Maka para sahabat mengatakan na'am, ya, kami nak. Lepas tu Nabi tanya lagi buat kali ketiga. Nabi tanya, atardawna an takunu syatra ahlil jannah? Nabi kata, nak tak? Kejap dalam hadis ni. 1/4, 1/3. Oh, saya tertinggal dekat terjemahan dia. Satu saya tertinggal. Saya minta tuan-tuan tulis ya. Kalau baca matan teks Arab, matan tu baru kita fasal tertinggal. Dia macam ni.
Dia sebenarnya mula-mula Nabi tanya 1/4. Kedua, Nabi tanya 1/3. Dan yang ketiga, Nabi tanya setengah, 1/2. Maksudnya Nabi kata separuh daripada ahli syurga. Yang itu yang saya tertinggal terjemahan dia. Maafkan saya. Maksud dia, dia ada satu lagi Nabi, maknanya Nabi bertanya tu 3 kali. Kena tambah yang ketiga tu, Nabi tanya, maukah kamu menjadi separuh daripada penghuni syurga? Tolong tambah yang ayat tu. Kena tulis pada terjemahan. Nabi bertanya buat kali ketiga, maukah kamu menjadi separuh daripada ahli syurga? Okay, dekat situ. Itu soalan yang ketiga Nabi tanya. Lepas tu para sahabat menjawablah buat kali ketiga. Maknanya yang pertama Nabi tanya tentang 1/4. Dia panggil rubu'a. Kali kedua Nabi bertanya dalam bentuk bilangan sulus, 1/3. Dan kali yang ketiga Nabi bertanya dalam bentuk syatru, iaitu sebahagian daripada penghuni syurga tu. Lepas tu para sahabat jawablah. Setiap 3 soalan tu, para sahabat menjawab, na'am, ya. Lepas kali ketiga Nabi tanya, para sahabat menjawab ya, barulah Nabi bersabda di sini. Ni pun saya tertinggal huruf. Minta maaf, huruf G tertinggal. Terbalik. Kemudian baginda, tolong betulkan ya tuan-tuan dan puan ya. Okey. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi pun bersabda, Nabi sambung lagi. Nabi kata, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Nabi nak mengukuhkan apa yang dia nak sampaikan ni, Nabi menggunakan kaedah Nabi bersumpah. Nabi kata, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Maknanya Nabi bersumpah dengan nama Allah. Yang jiwa Nabi ini berada di tangan Allah. Kemudian Nabi melanjutkan ucapannya. Nabi mengatakan, inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Nabi kata, sesungguhnya aku amat berharap kamu semua ni menjadi setengah penghuni syurga. Maknanya, dalam banyak-banyak penghuni syurga ni, separuh daripadanya adalah daripada kalangan umat Nabi. Nabi kata, Nabi bersumpah mula-mula dengan nama Allah. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya aku berharap. Tentulah Nabi berharap kepada Allah. Maksudnya kalau Nabi mengharapkan kepada Allah, harapan Nabi itu, seperti mana ingat tak sebelum ini, yang kita ada baca hadis yang Nabi menangis ketika dia berdoa, lepas dia baca 2 ayat Quran, doa yang kisah Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Isa. Masih ingat lagi kan? Kita dah belajar pada minggu lepas. Kemudian Allah hantar Jibril untuk tanya kenapa Nabi menangis. Nabi kata dia teringatkan umatnya, dia ingatkan umatnya. Kan? Lepas tu, ingat tak Allah pesan apa? Allah sampaikan maklumat kepada Jibril, pujuk Nabi, beritahu dekat dia, dia tidak akan bersedih. Dalam hadis ni, Nabi kata kepada para sahabat, sampaikan Nabi bersumpah tu. Nabi kata, sesungguhnya aku berharap. Nabi kata, inilah arju. Sesungguhnya aku benar-benar berharap. Maksudnya Nabi berharap kepada Allah. Kalau Nabi berharap kepada Allah, sedangkan sebelum ini kan Allah dah kata Allah tak akan sedihkan dia. Allah akan gembirakan Nabi. Jadi dalam hadis ni Nabi kata, sesungguhnya aku berharap kamu ni, kata Nabi, akan menjadi sebahagian daripada ahli syurga. Maknanya apa yang Nabi harap kepada Allah, umat dia jadi separuh ahli syurga, harapan Nabi itu jugalah sebenarnya menjadi harapan kepada kita. Kalau kita mengharap ni, belum tentu tercapai dan tak tercapai.
Tetapi kalau Nabi SAW sudah berharap kepada Allah tentang umatnya, maknanya kita yang umat Nabi SAW ini sangat berpeluang termasuk di kalangan ahli syurga yang ramai daripada umat Nabi Adam sampailah kepada umat Nabi Isa. Kalaulah dicampur semua umat-umat tu, maka separuh daripada umat ahli syurga itu, penduduk syurga tu adalah daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harapan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Tapi belum habis lagi. Dia ada di bawah tu, ada lagi. Mula-mula kita dah rasa macam wah, kita dah tinggi harapan kita. Kita termasuk penghuni syurga ni. Tapi hadis dekat bawah tu Nabi ada sambung lagi. Nabi kata wadzalika, Nabi kata wadzalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun. Nabi kata ini kerana syurga tidak akan dimasuki kecuali jiwa yang muslimatun, yang muslim. Jiwa yang muslim ni maknanya dia bukan orang kafir. Dia adalah seorang Islam. Jiwa yang muslim maknanya bukan kafir lah. Dia bukan buat perbuatan yang jatuh kepada pada perbuatan orang kafir. Tak, dia bukan orang kafir. Lepas tu Nabi sambung lagi. Nabi sambung lagi hadis yang berikutnya, sambungan dia. Nabi kata wama antum fi ahli syirki illa ka sya'ratil baydha'i fi jildi sawril aswadi. Dan tidaklah kamu semua jika berada di tengah-tengah kaum musyrik. Kaum musyrik ni maksudnya yang menyembah patung dan berhala-berhala. Nabi kata, kamu ni kan, jika nak dibandingkan dengan kamu ni umpama, kata Nabi, berada di kalangan orang-orang yang menyembah patung-patung, berhala-berhala, orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala ni, Nabi kata seperti sehelai rambut putih berada di kulit lembu yang hitam. Maksudnya, kalau lembu tu kulit dia semua hitam, tiba-tiba ada satu rambut bulunya yang putih. Ataupun Nabi mengatakan seperti mana kasya'ratis sauda'i fi jildi sawril ahmari. Ataupun seperti sehelai bulu hitam di kulit lembu yang berwarna merah. Maknanya, Nabi nak mengatakan kepada kita tentang betapa sedikitnya orang yang beriman jika nak dibandingkan dengan orang yang kafir. Orang kafir ni sebenarnya banyak ramai. Tak dibandingkan orang yang Islam itu sedikit. Maka Nabi menggambarkan ramainya orang yang kafir ini umpama lembu itu kulit dia hitam semua. Yang hitam semua tu umpama orang kafir yang ramai. Yang mensyirikkan Allah ni ramai. Tetapi yang beriman ini, kata Nabi, umpama rambut berwarna putih. Ataupun kulit lembu tu dia warna merah semuanya. Merah semuanya, tetapi ada satu sehelai bulu hitam. Maksudnya itulah orang yang beriman, yang ramainya yang kafir. Maknanya, Nabi SAW nak menggambarkan yang kafir itu ramai, yang beriman itu sedikit. Hadis ni, hadis yang tidak perlu diragukan lagi akan status hadis ini, kerana hadis ini adalah muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ni maksudnya hadis yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga disepakati oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Baik, hadis ni sebenarnya memberi pengajaran apa kepada kita? Nombor 1. Hadis ini kita boleh tiru macam Nabi. Sebab tu kita baca hadis,
Sebab kita nak tiru macam Nabi. Kita nak ikut Nabi SAW. Jadi Nabi tadi, Nabi, dia boleh je sebut secara teruskan. Nabi boleh je kata, kamu nak tak semua jadi penghuni ahli syurga? Separuh penghuni syurga ni, kamu daripada umat Nabi Muhammad. Kamu nak tak? Nabi boleh terus potong, Nabi terus tanya satu soalan je. Tapi kenapa Nabi SAW dia tanya sikit-sikit? Bila dia tanya 1/4, 1/3, lepas tu 1/4 daripadanya. Jadi daripada kaedah yang Nabi gunakan tadi, kita pun boleh gunakan kaedah itu. Sebab apa? Sebab dia berita gembira masuk syurga ni. Maka kata para ulama hadis, mereka kata daripada hadis yang ke-20 ni, mereka mengatakan dibolehkan menyampaikan berita gembira secara bertahap dan berulang-ulang agar lebih menyentuh dan untuk memperbaharui rasa syukur secara terus menerus. Apabila tahu, 1/4 ahli syurga di kalangan umat Nabi Muhammad, alhamdulillah, seronoknya dengar. Lepas tu dengar lagi 1/3, lagi ramai. Rasa macam besarnya rahmat Allah Ta'ala nak peluang bagi masuk syurga. Lepas tu dengar pula, separuh daripadanya. Jadi itulah kaedah yang Nabi SAW menggunakan. Okey, lepas tu yang kedua, pengajaran dia umat Nabi Muhammad SAW inilah yang paling ramai menjadi penghuni syurga. Paling ramai. Kenapa paling ramai? Separuh daripadanya adalah umat Nabi SAW. Umat Nabi Muhammad saja seorang. Maknanya dalam banyak-banyak Rasul, Nabi Muhammad ni, umat dia saja separuh penghuni syurga. Kalau Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi yang lain ni, mereka combine lah, gabung semua. Kalau separuh tu umat Nabi Muhammad saja, separuh lagi umat Nabi-Nabi yang dicampur. Nak menunjukkan betapa mulianya umat Nabi SAW ini. Dan yang ketiga, tidak akan dapat memasuki syurga melainkan orang itu adalah orang yang beriman. Maknanya, kalau kita beriman, kita tidak melakukan kesyirikan, iman kita masih ada, kita sangat berpeluang untuk kita masuk ke dalam syurga Allah. So hadis ni, dia memberikan kita harapan, kan, bahawasanya kita ini sangat berpeluang. Pertama, kerana kita umat Nabi Muhammad SAW, kan, kita berpeluang untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajaran yang keempat, dibolehkan untuk bersumpah bagi menegaskan ucapan. Nabi SAW tadi bersumpah, kan, demi zat, iaitu maksudnya demi Allah, yang Allah Ta'ala tu menguasai jiwa Nabi. Allah Ta'ala ni kan berkuasa nak mematikan, nak menghidupkan, kan. Nyawa kita ni berada di tangan Allah. Maka kita pun boleh bersumpah macam Nabi. Kita boleh bersumpah demi Allah. Kalau kita nak menegaskan ucapan kita, kita nak sampaikan maklumat tu, nak tegaskan maklumat tu, nak kuatkan dia, maka dibenarkan untuk bersumpah. Boleh bersumpah jika nak digunakan untuk menegaskan sesuatu ucapan. Yang berikutnya, yang kelima, kita dibolehkan untuk memberikan ataupun mendatangkan perumpamaan, pemisalan, supaya orang yang dengar maklumat kita tu, dia lebih mudah faham kalau kita gunakan perumpamaan ataupun analogi. Macam Nabi tadi, Nabi nak kata umat orang Islam ni berbanding dengan orang kafir ni, kan. Orang yang kafir tu ramai, orang yang beriman ni sedikit. Maka Nabi nak fahamkan lagi maklumat tu supaya akan lebih lekat, akan lebih ingat. Nabi buat perumpamaan kulit lembu tadi tu yang berwarna hitam dengan putih.
Maka kita boleh tiru Nabi SAW dalam kita menyampaikan maklumat. Kita boleh guna bentuk analogi, kita boleh menggunakan perumpamaan, kita boleh menggunakan pemisalan. Kita boleh buatlah, boleh buat. Kita boleh buat macam satu cerita kan, tapi untuk sampaikan maklumat tu. Okay, ini adalah sunnah Nabi SAW dalam dia mendidik para sahabat. Sangat bijak Nabi ni. Sebab tu kalau nak jadi guru yang baik, kalau nak jadi pendakwah yang terbaik, kan, belajarlah dari Nabi. Sebab Nabi adalah guru yang terbaik. Teknik Nabi ni dalam dia mengajar para sahabat ni ada macam-macam cara. Kalau kita masih ingat lagi sebelum ini yang Nabi dia pernah sambil dia puji, dia tepuk dada, dia pernah pegang bahu, dia pernah pegang tangan sambil dia bercakap tu. Itu dipanggil kaedah dari sudut kita nak menyampaikan maklumat. Baik, tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati, Allah kasih sekalian, kita pergi kepada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-21. Hadis 21 ni, pada bab ke-51 ini dia ada dua lafaz. Dia ada dua hadis sebenarnya. Pada hadis nombor 21 sebenarnya dia ada dua lafaz. Sebab tu dalam nota tu saya letak dia ada dua hadis. Kalau tengok dekat sini hadis 21 tu ada ini yang pertama, iza kana yaumul qiyamah. Lepas tu hadis satu lagi bunyinya yaji'u yaumal qiyamah. Okey, kalau dalam buku pun akan jumpa ada dua kan. Okey, kita tengok hadis nombor 21 ni 21 ya, hadis yang pertama pada hadis 21 ini datangnya maknanya hadis ni kedua-duanya dia diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kalau hadis nombor 20 tadi, yang meriwayatkan hadis tadi Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi hadis 21 ni sahabat lain pula. Namanya adalah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah." Apabila tibanya hari kiamat. Maknanya nanti sampai masanya hari kiamat, dafa'allahu azza wa jalla ila kulli muslimin. Allah Ta'ala akan menyerahkan setiap orang Islam, Yahudi, seorang Yahudi, atau Nasraniyan, atau seorang Nasrani. Maksudnya nanti di hari kiamat nanti, bagi setiap orang Islam, Allah akan beri kepadanya seorang Yahudi ataupun dia itu orang Nasrani. Untuk apa Allah beri kepada dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani? Hadis tu menyebutkan fayaqulu, maka Allah Ta'ala akan berkata kepada manusia yang dia dapat seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani, Allah Ta'ala kata apa? Hadza fikakuka minan nar. Allah Ta'ala kata, inilah tebusanmu dari api neraka. Maknanya, Nabi SAW mengatakan dalam hadis, nanti orang yang beriman ni, Allah Ta'ala akan beri dia satu tebusan daripada orang tu orang Yahudi ke ataupun dia orang Nasrani, Allah akan bagi dia seorang. Yang orang tu Allah bagi untuk apa? Kita orang beriman dia akan masuk syurga. Jadi siapa nak masuk neraka tu? Yang akan masuk neraka tu adalah orang Yahudi. Maksudnya ditukarkan. Orang Yahudi tadi dia akan masuk neraka, orang yang beriman itu akan masuk ke dalam syurga. Sebab apa? Dia sebenarnya dalam syurga, dalam neraka kita semua ada satu tempat. Maksudnya neraka ni kita ada tempat di neraka, kita ada tempat di dalam syurga.
Semua orang, betul tak? Kan semua orang dia boleh masuk syurga, dia boleh masuk neraka. Maksudnya kita ni sudah ada tempat sebenarnya. Maksudnya ada satu tempat di syurga, ada satu tempat kita di neraka. Kan? Sebab tu ada syurga dan neraka. Maksudnya sebab tu ada orang masuk syurga, ada orang masuk neraka. Maksudnya dua-dua tu dia boleh masuk. Okey. Faham Jadi Allah Ta'ala tempat kita yang dalam neraka tu, sebab kita ada satu tempat dalam syurga, ada satu tempat dalam neraka. Maka kalau orang Islam itu dia masuk ke dalam syurga, maka tempat dia, rumah dia dekat dalam neraka tu siapa nak duduk? Maka akan ambil tempat tu sama ada dia Yahudi ataupun dia itu adalah Nasrani. Faham tak? Okey. Lepas tu kita baca hadis nombor 2. Hadis sama juga, hadis riwayat Muslim, masih sahabat yang sama tadi Abu Musa Asy'ari, Nabi SAW bersabda, yaji'u yaumal qiyamati nasun minal muslimina bidhunubi amthalil jibali fayaghfiruha Allahu lahum. Pada hari kiamat ada beberapa orang yang dia datang membawa dosa sebesar gunung yang Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Sebenarnya hadis ni sebenarnya dia tak habis lagi sebenarnya. Dia macam dalam Riyadhus Shalihin ni dia ada potong sikit di belakang dia. Kalau kita ikut hadis yang penuh tu, sebenarnya dosa kita yang banyak ni, cara Allah Ta'ala ampunkan dengan dosa itu diberi kepada orang yang kafir. Maksud dia begini. Hadis ni kalau kita fahami dia secara jelas, hadis ni sebenarnya nak menunjukkan kepada kita bahawasanya kita nak masuk syurga ni sebenarnya sangat berpeluang besar. Sebab orang kafir ni dia ramai. Maksudnya kalau kita yang tak nak masuk ke dalam neraka, sedangkan ada tempat dalam neraka tu, maka ia akan jadi tebusan kita. Tukar kita daripada masuk neraka itu adanya orang kafir di kalangan orang Yahudi ke ataupun di kalangan orang Nasrani. Fahamkan pada hadis yang pertama. Sebab hadis kedua ni dia ada lagi perincian dia. Dia sebenarnya hadis kedua ni dia sama macam hadis pertama tu, nak menyebut tentang tebusan daripada orang Yahudi dan orang Nasrani. Maknanya kalau semua orang Islam masuk ke dalam syurga, ada tak orang yang masuk dalam syurga dia tidak ada tebusan? Semua ada. Jangan risau pula. Nanti saya tak ada tebusan ni, macam mana saya nak tukar? Macam mana saya nak tukar ada orang masuk neraka? Kan kita baca hadis nombor 20 tadi, sebenarnya orang yang kafir kepada Allah ni sebenarnya ramai. Maknanya tidak ada sesiapa pun yang tidak ada tebusan dia. Maksudnya hadis ni dia menggembirakan kita bahawasanya tempat di neraka tu nanti boleh ditukar dengan orang lain. Nak menunjukkan bahawasanya apa? Bahawasanya peluang untuk Allah Ta'ala jauhkan kepada neraka ni sangat-sangat besar. Sebab apa? Sebab kita ada tebusan dia. Kan? Okey, itu kita faham pada hadis yang ke-21 ni, maka kita lihat apakah pengajaran hadis ini. Okey, nombor 1, kita dapat belajar di sini betapa mulianya umat ini kerana berimannya kepada Allah. Sebab apa kita kata berimannya kepada Allah? Sebab kita tidak kafir. Kita bukanlah orang yang memiliki sifat kepercayaan seperti orang Yahudi. Kita bukanlah seperti orang Kristian, bukanlah seperti orang Nasrani dan lain-lain orang kafir. Siapa yang jadi kafir saja, dia akan jadi tebusan untuk dia masuk ke dalam neraka. Siapa jadi kafir ni, dia jadi penyelamat kepada orang lain yang akan masuk ke dalam syurga. Yang kedua, kita dapat belajar di sini, Allah Ta'ala nak menghina kepada orang Yahudi dan orang kafir
dengan Allah menyebutkan mereka ni menjadi tebusan bagi orang-orang Islam. Okey, jelas tak hadis yang ke-21 ni? Orang kafir ramai. Maknanya berbanding dengan orang Islam. Maknanya peluang untuk masuk syurga tu terbuka luas. Pasti cukup. Pasti seorang ada tebusan dia. Jadi dalam masa sama kita belajar betapa hina orang kafir ni, sehingga Nabi mengatakan dalam hadis tadi tu, Allah menganggap mereka ni sebagai apa? Sebagai tebusan bagi orang-orang Muslim. Mereka menjadi tukar ganti. Tukar ganti tempat yang Allah sediakan di dalam api neraka, mereka lah yang akan ganti. Mereka lah yang akan ambil tempat tersebut. Baik. Kita pergi kepada hadis yang ke-22. Hadis yang ke-22 ini, hadis ini diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini sahabat lain pula yang meriwayatkan hadis ini. Namanya adalah anak kepada Sayyidina Umar. Namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, dia mengatakan, dia kata, sami'tu, aku dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tapi perkataan tu saya tak letaklah dalam nota ni. Tapi sahabat siapa yang ada kitab, dia tahulah maklumat yang Abdullah bin Umar kata. Dia tahu perawi hadis sahabat tu siapa, sahabat tu kata macam mana. Siapa dapat nota ni, saya tak tulislah perkataan aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu nak tahu maklumat lengkap, banyak memang kena beli kitab. Kena beli kitab terjemahan. Okey, tidak boleh berharap 100% kepada nota yang dibekalkan. Kerana nota ni kadang-kadang kita ambil maklumat yang penting saja. Jadi saya minta maaflah kalau saya tidak bawa maklumat penuh pada kata-kata sahabat tadi Abdullah bin Umar. Sebab dalam nota ni tuan-tuan tak tahu sahabat siapa yang meriwayatkan hadis ni. Tapi kelebihan orang yang ada buku, mungkin dia tahu, hadis nombor 22 ni diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yang mana dia dengar sendiri Nabi cakap. Dia bukan dengar pada sahabat lain. Dia dengar daripada Nabi sendiri. Sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudnil mu'minu yaumal qiyamati mir rabbihim. Pada hari kiamat nanti, orang yang mukmin, yang benar-benar beriman ni akan didekatkan kepada Rabb-Nya. Maknanya dia akan berada dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Kemudian Allah Ta'ala buat apa? Hatta yada'u kanafahu alaihi. Kemudian Rabb-Nya memberikan pelindungan kepadanya. Okey, memberikan pelindungan kepadanya. Saya minta tuan-tuan dan puan buat catatan tambahan. Maksud memberikan pelindungan kepadanya, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lindung dia ni daripada orang lain menyaksikan dia ni sedang berlaku apa antara dia dengan Allah. Pelindungan tu maksudnya Allah Ta'ala letakkan tirai. Dia ada satu melindungi. Allah Ta'ala akan lindung dia yang akan ditanya oleh Allah tentang amal dia ni, maksudnya antara dia dengan Allah je. Orang lain tak tahu apa yang berlaku antara hamba ini dengan Tuhannya. Itu maksudnya Allah Ta'ala memberikan pelindungan kepadanya. Seolah-olah Allah Ta'ala letakkan tirai bagi orang tak nampak apa yang berlaku kepada orang ni. Kenapa Allah Ta'ala tutup dia daripada orang lain nampak bagaimana dia dibicarakan oleh Allah di hari akhirat? Dia macam kita masuk mahkamah.
Kan kadang-kadang kita masuk mahkamah, kadang-kadang kes tu dibicara secara terbuka. Orang lain dekat belakang pun boleh dengar apa masalah orang ni, kan. Ada setengah tempat dia buat tertutup. Antara dia dengan hakim, plaintiff, defendant ataupun dengan beberapa kerani, itu saja. Tetapi mahkamah yang sebenar-benarnya adalah nanti di hari akhirat. Dekat dunia ni mungkin kita tengokkan dekat dunia kan, orang kena tangkap buat mahkamah pun malu, tunduk muka dia kan, daripada ditangkap gambar oleh wartawan-wartawan semua-semua kan. Malu kita dengan manusia. Tetapi mahkamah yang sebenar adalah di hari akhirat nanti. Kalau orang tahulah dosa apa kita buat, malu kita nak letak muka kita kat mana. Kan? Tapi sekarang Allah tutup aib kita. Kita jangan ingat kita ni baik ya. Kita ni banyak kelemahan kekurangan. Cuma orang kat luar tak tahu je apa aib kita. Kan? Orang nampak, oh dia berkopiah, dia berjubah. Kan? Orang tak tahu kita ni banyak dosa. Kan orang nampak dia bertudung labu. Kan orang nampak dia namanya Hajah. Dia ni haji. Kan? Kita ni sebenarnya banyak keburukan kelemahan kita. Kita kena akui itu. Tetapi orang tak tahu je sebenarnya. Kalau orang tahu, habis kita. Tambah-tambah lagi nanti di hari akhirat. Maka Allah Ta'ala akan lindung dia. Supaya orang-orang lain di hari akhirat tu, di pada mahsyar tu, tak tahu apa yang berlaku. Tak nampak apa sebenarnya berlaku antara dia dengan Allah. Itu maksud beri perlindungan. Kemudian ketika dia bertemu dengan Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala buat apa kepadanya? Wa yuqarriruhu bidhunubihi fayaqulu. Lalu Allah Ta'ala akan buat hamba dia tadi ni mengakui dosa-dosanya. Maknanya antara kita dengan Allah Ta'ala nanti akan kita ketahui sebenarnya dosa-dosa yang pernah kita buat. Mana kita nak letak muka kita di hadapan Allah? Betul tak? Kan? Nikmat Allah bagi banyak sangat kepada kita. Tak terganda. Tapi Allah akan tunjukkan dosa kita. Sampaikan Nabi kata apa? Allah Ta'ala bertanya kepada hamba tu. Ata'arifu zamba kaza? Ata'arifu zamba kaza? Allah bertanya kepada hamba tu. Tapi ketika Allah bertanya tu, orang lain tak tahu. Orang lain tak dengar. Antara dia dengan Allah je. Lalu Allah Ta'ala tanya, apakah engkau mengetahui? Saya tengah huruf I, tolong tambah. Okey, apakah kamu mengetahui dosa ni? Allah tanya berulang. Engkau tahu tak kau buat dosa ni? Kau tahu tak kau buat dosa ni? Takkan kita berbohong kepada Allah? Orang beriman dia tak akan berbohong. Jadi orang beriman tu yang dia berdosa tadi, dia jawab apa kepada Allah dalam hadis ni? Fayaqulu rabbi a'rifu. Dia kata, ya Rabbku, ya aku tahu ya Allah. Kita akan mengaku nanti dengan Allah, ya Allah, aku tahu dosa ni aku buat ya Allah. Orang beriman memang dia macam tu. Kalau kita baca dalam riwayat lain, kalau kita baca ulasan para sahabat ulas, ketika kita tengok dosa tu, kita rasa macam dunia ni gelap. Kita rasa macam tak ada canda ni. Macam kita rasa macam aku tak ada peluang ni. Kan nak dapat syurga ni. Maksudnya sebab kita tengok dosa. Kalau kita tengok pahala, gembira kita. Tapi kalau waktu kita tengok dosa, kita rasa apa? Kita rasa kalau kita baca ulasan daripada Abu Hurairah, para sahabat yang mengulas, seolah kita rasa macam kita terduduk, rasa macam dah nak tersungkur dah. Sebab kita tengok dosa kita. Ya Allah, dosa ni, dosa Allah sebut. Dosa-dosa ni, Allah minta kita mengaku je. Jadi orang beriman ni dia akan mengaku kepada Allah. Kemudian, apa harapan yang Allah bagi kepada hamba yang berdosa tadi itu? Maka Nabi sebut dalam hadis dia, fa inni
qad satartuha 'alaika fid dunya. Inilah harapan yang kita dengar hadis ni lega. Lega sangat. Kalau mula-mula tu kita rasa baca hadis tu, rasa ya Allah habis aku ni. Dosa aku Allah Ta'ala tahu ya. Okey. Tapi kalau kita baca hujung sikit lagi hadis tu, Nabi kata apa? Allah Ta'ala kata, sesungguhnya aku telah tutup dosa-dosa kau dekat dunia ni. Lepas tu Allah kata apa lagi? Wa inni aghfiruha lakal yauma, dan sekarang aku ampunkan dosa-dosamu. Maksud dia, mula-mula kan kita mengaku dosa kita kan. Mana kita nak tak muka kita dengan Allah. Kita hirup udara dia, kita makan rezeki dia, betul tak? Kita dapat pendengaran dari dia, semua milik Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita dekat dunia, cuba bayangkan tuan-tuan dan puan, kalau orang buat baik pada kita, kan, orang buat baik pada kita, kita buruk-burukkan dia, kita buat dia sakit hati, kan, itu manusia. Jauh berbeza dengan Allah Ta'ala. Kan. Tapi hadis ni, apabila Allah Ta'ala istihar saja. Allah istihar, Allah kata, engkau dulu dekat dunia, orang tak tahu kau buat dosa ni. Maksudnya Allah Ta'ala kata, aku tutup aib engkau, dosa yang kau buat tu, kata Allah. Dan Allah Ta'ala kata, dekat hari akhirat ni, kata Allah, sekarang ni, kata Allah, aku istiharkan, aku mengampuni dosa-dosa kamu. Allah minta kita mengaku. Orang beriman dia mengaku, ya Allah, saya buat dosa tu, ya Allah. Tetapi Allah istiharkan apa? Hari ini, kata Allah, aku mengampuni dosa-dosamu. Dosa-dosa yang telah dipaparkan tadi itu, yang Allah sebut tadi satu-satu tadi, kita mengakui dia. Allah istiharkan, dosa yang kau buat tu, aku ampunkan, kata Allah. Kemudian Allah Ta'ala buat apa? Wa inni, Allah Ta'ala kata, fayu'ta sahifata hasanatihi. Kemudian Allah beri satu buku, yang buku itu tercatat semua yang baik aja dekat buku dia tu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang dekat hujung itulah kita rasa, ya Allah, macam mana berhadapan dengan Allah, mana nak letak muka kita ni, kita banyak berdosa kepada Allah Ta'ala kan. Tetapi kalau kita baca dekat hujung tu, Allah Ta'ala kata, aku ampunkan dosa engkau ni. Kita baca hadis ni rasa, ya Allah, lega, kita tenang, kita kan. Tapi bukanlah bermaksud kita boleh buat dosa sesuka hati. Tidak, kita dah sebut dah sebelum ni. Tapi kalau kita baca hadis ni, rasa dia berikan kita kekuatan untuk kita bangkit lagi, untuk terus kita buat amal. Kan? Sebab kalau kita fikir rasa macam, kalau kita fikir hidup kita 60 tahun kan, 50, 60 tahun. Saya sebut 50, 60 ni, kalau tuan-tuan nak tahu ya, sebenarnya yang banyak mengikuti, kelas-kelas di Akademi Tadabbur ni, memang ramainya juga di kalangan umur 40 hingga 60 lah. Sebab dalam FB, Akademi Tadabbur dia akan keluar statistik. Saya selalu tengok. Dia dekat page ni dia akan keluar. Dia kalau kita tengok dekat page kan, saya selalu tengok statistik tu. Lepas tu saya tahu kita punya pengisian yang dapat rakaman kita dekat page tu, kalau tuan-tuan nak tahu, telah dilihat oleh pelbagai negara. Betul tuan-tuan, saya boleh buktikan pada tuan-tuan dan puan-puan. Orang Saudi ada tengok, orang daripada Ireland ada tengok, yang duduk dekat Great Britain ada tengok, yang duduk dekat Sri Lanka, Brunei, Singapore. Rakaman yang macam hari ni kan kita rakam kan. Kita rakam, ini kan kita buat secara langsung. Lepas tu rakaman nanti ada orang view. So dalam page tu dia akan keluar statistik. Umur berapa, kalau dekat Malaysia negeri mana yang tengok. Dalam setiap berapa saat tu ada berapa ramai orang view. Okey, kami di akademi tidak bertujuan nak dapat ramai, bukan kerja kami targetnya untuk ramai follower. Kami bukan mencari likers, bukan mencari subscribers. Tetapi kita nak ilmu kita ni sampai kepada semua orang.
Sebab tu berita baik kepada yang menyumbang. Sumbangan tuan-tuan dan puan ni sebenarnya inilah majlis ilmu yang berjalan. Jadi sumbangan tuan-tuan dan puan itu, tuan-tuan telah membantu orang-orang yang duduk di negara-negara luar, mereka dapat ilmu tu. Jadi dekat situ saya tahu umur lah. Saya tahulah umur 13 tahun ada berapa ramai. Umur tuanya berapa ramai kan. Okey, jadi sebab tu saya sebut contoh kalau kita dah umur 50, kita umur 60 ni kan. Kalau berbanding, kalau kita tanya diri kita sendiri, kalau kita tengok kalau umur kita 50 kan, ataupun umur kita dekat-dekat 60 contoh kan. 60 tahun ni, kita banyak isikan waktu kita dengan pahala ke? Ataupun kita banyak isikan hidup kita ni penuh dengan dosa. Antara dosa dengan pahala, mana lagi lebih banyak? Kan? Jadi apabila kita baca hadis macam ni, kita baca hadis macam ni, hadis ni macam mula-mula memang menakutkan. Kalau kita baca hadis tu memang, kalau siapa faham hadis ni kan, kita dah tu duduk dah. Sebab apa? Sebab Allah tahu dosa kita buat. Tapi kalau kita baca dekat hujung tu, Allah isytiharkan, aku ampunkan dosa-dosa kamu. Lepas tu Allah bagi buku baru yang tertulis satu report yang dosa tadi Allah tukar dia. Allah bagi semua pahala. Kalau kita baca pada hadis ni. Lepas tu tuan-tuan dan perempuan, kalau siapa pernah ikut kelas alam akhirat, tuan-tuan tahu tak? Apa yang berlaku selepas hamba ni, lepas dia dapat satu buku yang Allah Ta'ala tulis kesimpulan dia, dosa-dosa ni telah diampunkan, kan? Lepas tu dalam buku dia tu tulis semua yang baik-baik. Dia dapat satu report yang last kali tu, tulis yang baik-baik. Kalau kita baca dalam Quran, bahkan Ibnu Katsir sebut ada satu ayat tu, lelaki ni, hamba ni, lepas selesai dia dibicarakan oleh Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala tadi tu, dia pergi dekat orang ramai, dia buat satu pengisytiharan. Dia kata, hei kamu semua, dia kata, kau orang nak tengok tak? Korang nak tengok tak buku aku ni? Kau nak tengok tak buku aku ni? Kenapa dia bangga? Kenapa dia nak menunjuk-nunjuk sangatkan buku dia tadi? Sebab apa? Sebab dia tahu dalam buku dia tu Allah Ta'ala telah ampunkan dosa dia. Takkan dia nak tunjuk buku dia ada dosa? Nanti malulah kan? Tapi hadis dia menunjukkan buku dia itu sebenarnya dah Allah Ta'ala tulis kebaikan. Ketika itulah dia cakap, korang nak tengok, bacalah buku aku ni. Tengok buku report aku ni, bacalah buku ni. Kalau tu nak tengok ayat dia, saya carikan ayat dia sekejap. Saya tunjuk kepada tuan-puan ayat dia, nanti rujuk dalam Quran, lepas tu baca tafsir. Nanti baca tafsiran ayat dia, tu akan dapati ulasan yang saya sebut ni sekejap. Jika saya sekejap saya carikan ayat dia. Saya terlupa ayat dia. Saya carikan sekejap ayat dia. Okay. Ayat dia dalam surah Al-Haqqah. Ayat dia dalam surah Al-Haqqah ayat nombor 19. Tuan-tuan tulis. Surah Al-Haqqah ayat nombor 19. Okey. 19. Okey, dalam Quran. Okey, kejap saya izinkan saya sekejap. Saya tengok muka surat ada berapa. Okey, surah Al-Haqqah ayat nombor 19. Sekejap ya, bagi saya waktu sikit saja. Ini berita baik untuk kita semua. Maka kita ambillah peluang ni untuk kita ingat hadis-hadis ni sampai bila-bila. Surah 69 ya Ustaz ya? Apa? Ya. Surah Okey, kita nak tengok pada, kita nak tengok apa? Surah berapa? 69. Ya. Surah Al-Haqqah, surah 69. Jazakumullah khair. Surah Al-Haqqah. Al-Haqqah 69. Ayat berapa tadi saya kata? Ayat nombor 19 kan? Ayat 19. Ya, 19. Ayat 19 ni, dia berada pada muka surat nombor 567. 567, muka surat 567, surah Al-Haqqah, surah 69, juzuk yang ke-29. Saya bacakan ayat dia. Sebab dalam hadis ni dia tak bawa ayat tu. Tapi kalau kita baca ayat surah Al-Haqqah ayat 19 ni, Allah Ta'ala kata begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man
utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha'umu qara'u kitabiyah. Kalau kita baca ayat tu, maksud dia apa? Allah Ta'ala kata, maka ada pun orang yang diberikan kitab amalannya pada tangan kanannya, maka dia akan berkata, ambillah, bacalah kitab amalanku ini. Maknanya, ada hamba tu, dia kata, korang ambillah kitab aku ni, tengok. Ada apa dalam kitab ni? Maka Ibnu Katsir rahimahullah, apabila dia tafsirkan ayat ni, kenapa dia berani? Kenapa dia nak suruh orang lain tengok buku dia, baca buku dia? Kerana Allah Ta'ala telah tukar segala kesalahan dia tadi dengan kebaikan dia. Moga-moga kita termasuk dalam manusia hadis nombor 22 ni. Yang pertama apa kita dapat? Yang pertama, Allah Ta'ala tutup aib kita di hari akhirat. Orang lain tak tahu dosa kita buat apa. Yang kedua, Allah Ta'ala akan berikan buku amal kita dengan buku yang penuh dengan kebaikan. So kita tengok pada pengajaran hadis ni. Nombor satu di sini, kita dapat belajar daripada hadis ini ialah pemeliharaan dan perhatian Allah terhadap orang yang beriman dan penutupan aib mereka di hari akhirat. Di sini kita belajar tentang Allah Ta'ala menutup aib kita di hari akhirat. Yang berikutnya, orang beriman ni, dia tidak akan menipu di dunia, begitu juga di hari akhirat. Nanti kalau Allah Ta'ala tanya, kau buat tak dosa ni? Maka orang beriman dia akan mengakui di hadapan Allah. Yang ketiga, pengakuan yang dibuat dapat menghapuskan kesalahan. Yang keempat, perintah untuk kita menutup aib orang lain semampu yang mungkin. Dekat dunia, kita kena belajar jaga aib orang lain. Jangan kita bongkarkan. Jangan kita jaja kelemahan orang lain, aib orang lain. Jangan. Kalau kita nak aib kita Allah Ta'ala tidak bongkarkan di hari akhirat, maka dekat dunia pun kita dah kena jaga aib orang. Jangan. Itu balasan dia Allah Ta'ala beri. Berikutnya di sini kita dapat belajar tentang sifat kalam bagi Allah. Maksudnya kita belajarkan Allah Ta'ala tu berkata-kata. Jadi kalau nak cari dalil, apakah dalil Allah Ta'ala tu dia akan berkata-kata? Kita boleh ambil hadis ini. Kerana hadis ni adalah menunjukkan Allah tu dia berkata-kata kepada hamba-Nya. Bentuknya bagaimana, bahasa yang apa, wallahu ta'ala a'lam. Tetapi kita meyakini bahawasanya hadis ini adalah benar. Bagaimana Allah berkata-kata kita tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kita pergi kepada hadis yang ke-23. Ya, hadis yang ke-23. Hadis 23 ni datangnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, anna rajulan afada min imra'atin qublatan. Ada seorang lelaki, dia telah terlanjur mencium seorang wanita. Okey. Lalu lelaki ni apa jadi pada dia? Fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pergilah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritalah dekat Nabi. Dia cerita dekat Nabi yang dia telah buat salah tadi itu. Okey. Lepas tu apa yang Nabi nak jawab? Maka Allah Ta'ala turunkan ayat surah Hud. Ayat ini adalah ayat 114 di dalam surah Hud. Ayat nombor 114 di dalam surah Hud. Kejap saya pastikan sekali lagi. Banyak kali dah saya semak ni. Saya nak tengok. Betul tak ayat 114 tu sebelum saya tersalah sebut. Saya cukup takut kalau saya tersebut salah hadis,
Saya tersebut salah ayat Quran, saya cukup takut. Baik. Benar. 114, kalau tuan-tuan nak tengok ayat ni dalam Quran, ayat 114 surah Hud ni dia berada pada muka surat 234. Muka surat 234. Ayat ni sebenarnya dia turun selepas peristiwa lelaki ni, dia tanya dekat Nabi. Sebenarnya dia tanya dekat Nabi ni, dia nak tanya apa dia perlu buat kerana dia telah mencium seorang wanita yang bukan mahram dia. Maksudnya berdosa lah pergi mencium wanita yang bukan mahram. Kan? Kalau isteri dia tak apa. Kalau dia cium ibu dia tak apa. Tapi dia bukan mahram. Lalu nak kena buat apa? Maka Allah Ta'ala turunkan ayat Quran. Surah apa? Surah Hud ayat 114. Muka surat 234 di dalam Al-Quran. Ayatnya bunyi apa? Aqimus salata tarafayin nahar wa dhulafan minal lail. Allah Ta'ala kata, dan dirikanlah salat pada dua bahagian siang. Tarafin nahar, dua bahagian siang. Dua bahagian siang tu maksudnya pagi dan petang. Maksudnya solat apa dekat situ? Solat wajib. Solat apa pada dua bahagian siang tu? Maknanya subuh, zuhur dan asar. Jadi Allah Ta'ala turunkan ayat tu. Ayat tu Allah Ta'ala kata apa? Dirikanlah solat subuh, solat asar, solat subuh, solat zuhur dan solat asar yang Allah letakkan di bawah istilah tarafin nahar. Lepas tu Allah Ta'ala kata wadzulafan minal lail, dan pada waktu malam. Waktu malam, permulaan malam ni maksudnya apa? Solat maghrib dan solat isyak. Dia panggil zulafal lail. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat hujung tu, innal hasanati yuzhibna sayyiat. Allah mengatakan sesungguhnya amal-amal kebaikan dapat menghapuskan kejahatan. Okey. Maksud amal-amal kebaikan dalam ayat ni salah satunya adalah solat 5 waktu tadilah. Dan amal-amal kebaikan yang lain. Maknanya ayat 114 ni telah menggembirakan lelaki yang berdosa tadi itu. Dalam masa yang sama memberikan harapan, peluang kepada lelaki itu, kesalahan dia tadi Allah dia boleh hapuskan. Boleh dibersihkan kesalahan dia tadi dengan dia mengerjakan salat 5 waktu. Bukan sekadar salat saja, tapi apa-apa kebaikan yang dia buat akan menutupi kesalahan yang dia buat tadi itu. Tuan jelas tak kat situ? Kita dah sebut dah pada hadis sebelum ni yang Nabi buat perumpamaan, analogi Nabi buat, dosa kita ni seperti mana boleh dibersihkan badan-badan kita dengan ada air sungai. Air sungai tu Nabi gambarkan macam solat. Seperti mana ayat ini juga. Okey. Last kali dekat bawah tu, lelaki tu tanya dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ilayya hadha, dia kata, ya Rasulullah, apakah ayat ni, dia kata, turun untuk aku je? Dia kata. Tapi Nabi jawab apa? Li jami'i ummati kullihim. Nabi kata, tak. Ayat tu bukan untuk hang sorang. Ayat tu kata Nabi terpakai kepada semua umat aku. Jadi maknanya kita semua dapat harapan dekat mana? Apa related? Apa kaitan hadis ni dengan tajuk harapan? Harapan kita yang berdosa ni, dosa kita buat ni, Allah boleh hapuskan. Jalan nak hapuskan dosa tu ada macam lelaki ni. Apa formula dia? Apa cara dia? Berdasarkan ayat ini adalah dengan salat 5 waktu
dan juga amal-amal kebaikan yang lain. Kan ia memberi harapan kepada kita tentang dosa. Dosa ni tak boleh nak masuk syurga. Dosa ni penghalang untuk kita masuk syurga. Jadi kita ni yang memang mengakui banyak dosa kepada Allah, maka peluang harap nak masuk syurga tu, cara dia macam mana? Hapuskanlah dosa tu. Salah satu dosa nak hapus macam mana? Pada salat ini. Kalau tuan-tuan nak ikut maklumat lanjut, macam mana nak hapuskan dosa, saya jemput tuan-tuan dan perempuan mengikuti kelas pada hari Isnin, anjuran Persatuan Wanita Islam Prihatin. Kita memang sekarang tengah belajar tajuk amal-amal yang boleh menghapuskan dosa kita. Salah satunya maklumat yang kita belajar pada pagi ini pada hadis yang ke-23. Sebab apa kita kena hapuskan dosa? Sebab dosa-dosa ini penghalang nak masuk ke dalam syurga. Tapi kita ni selalu berdosa macam mana? Boleh dosa tu dihapuskan oleh Allah. Maksudnya Allah Ta'ala nak bagi harapan lagi pada kita untuk masuk syurga tu. Hapuskan dosa tu dengan solat tu. Jadi lelaki tu dia ingat ayat ni untuk dia je. Tak. Nabi kata kekal untuk umatku sampailah bila-bila. Muttafaqun alaih. Baik, hadis ni apa dia punya pengajaran dia? Yang pertama, mendirikan solat dapat menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kedua, disunahkan kita menutupi pelaku maksiat dan tidak menyebut namanya. Pengajaran kedua ni, Abdullah bin Mas'ud, dia tak sebut spesifik siapa lelaki tu. Abdullah bin Mas'ud, dia cuma sebut apa? Dia kata ada seorang lelaki. Dia tak sebut namanya Fulan bin si Fulan. Dia cuma sebut ada seorang lelaki tu. Maknanya dia menutup nama pelaku maksiat itu. Yang ketiga, hadis ni memberi penekanan kepada kita bahawasanya, dalam kita nak ambil sesuatu teladan, pengajaran pada ayat Quran, kita kena lihat pada keumumannya, bukan melihat kepada sebab khususnya. Maksudnya macam ni. Ayat surah Hud 114 tadi, dia turun sebab siapa? Dia turun sebab siapa? Sebab lelaki yang telah mencium seorang wanita. Ayat tu sebab tu dia turun. Sebab yang spesifik lelaki tadi tu. Dia panggil sebab yang khusus. Tetapi cara kita nak mengamalkan ayat Quran, kita jangan tengok pada sebab yang khusus tadi. Maknanya kalau kita baca ayat 114 ni, mungkin ada orang kata, tak boleh, dosa kita tak boleh dihapuskan dengan solat. Dalam ayat 114 ni, dia kaitan dengan lelaki tu je. Tapi kalau kita belajar, tak. Walaupun ayat tu turun disebabkan lelaki yang ini, tetapi pengajaran dia terpakai kepada orang lain juga. Lelaki ni dia menjadi sebab turun saja ayat dia. Tetapi pengajaran dia, faedah sembahyang tadi terpakai kepada semua. Itulah pengajaran nombor 3. Nombor 4. Dosa mencium, menyentuh dan sebagainya tidak boleh dikenakan hukuman hudud. Dia tak sama seperti berzina. Kan? Dia buat selain daripada tu. Sebab tu Nabi lepaskan lelaki tadi. Nabi tak buat tindakan apa-apa. Kalau macam mencuri, hukumannya kena dipotong tangan. Tak boleh dilepaskan. Dia kena potong tangan. Contoh. Lelaki ni dia buat salah juga. Tapi kenapa Nabi tak buat tindakan apa-apa? Menunjukkan bahawasanya dosa mencium ini dia tidak boleh dikenakan hukuman hudud. Yang kelima, kita dapat belajar pemerintah. Macam Nabi ni dia adalah sultan, dia adalah pemerintah
dia adalah ketua ketika itu, boleh menggugurkan hukuman ta'zir kepada pelakunya jika dia benar-benar mahu bertaubat dan menunjukkan penyesalannya. Maknanya dalam hukum Islam, dalam hukum jenayah Islam kan, ada hukum yang hakim tu dia tidak boleh lepaskan. Contoh kalau memang terbukti dia mencuri, memang hukuman dia apa? Potong tangan. Dia tak boleh ubah. Tetapi ada beberapa hukum yang dia bergantung kepada kebijaksanaan hakim. Macam hukum ta'zir ni lah. Contoh macam ta'zir ni bahasa istilah fiqh. Dalam bahasa kita macam ni lah. Hukum-hukum yang tak ditetapkan dalam Quran dan hadis. Dalam bahasa mudah lagi, contoh paling mudah, macam hukum bagi compound kan, tak pakai penutup muka, tak pakai mask kan. So pemerintah dia nak cas berapa? Dia boleh kenakan 1,500 ke, ataupun pemerintah dia boleh buat. Dia boleh tidak jatuhkan. Tak payahlah bayar apa-apa, saya bagi warning, okey, sebab saya tengok awak ni bagi reason yang kuat, tengok ada kesungguhan dan sebagainya. Okey, saya sebagai orang yang diberi kuasa, saya maafkan, tak perlu bayar apa-apa. Itulah contoh bagi yang kelima. Sebab tu Nabi SAW, dia tak ambil hukuman, dia tak bagi hukuman apa dekat lelaki tadi tu. Walaupun lelaki tu mengakui yang dia telah buat salah. Nabi tak denda pun dia. Nabi tak kata engkau dikurung dalam penjara selama 1 hari kerana kau telah mencium perempuan tersebut. Contoh kan. Jadi hakim ni dia boleh melepaskan, menggugurkan sebarang hukuman mengikut kepada kebijaksanaan dia lah. Maknanya dia tak bolehlah bias. Dia tak boleh bias. Tapi hakim dia ada hukuman. Memang itu hukum ta'zir dia panggil. Hukum yang selain daripada hukum yang ditetapkan oleh Quran dan juga hadis Nabi SAW. Okey. Dekat mana harapan dia sebenarnya? Kaitan harapan dia iaitu penghapusan dosa kita lakukan. Baik. Kita pergi kepada yang berikutnya, hadis selanjutnya, hadis yang ke-24. Okey. Hadis nombor 24 ni dia sama macam hadis 23 tadi. Cuma hadis 24 ni tidak dinyatakan dia buat dosa apa. Kalau hadis 23 tadi jelas menunjukkan lelaki tadi tu dia berdosa mencium wanita yang bukan mahram dia. Tetapi hadis 24 ni tidak dinyatakan dalam hadis tu dia buat dosa apa. Tetapi lelaki ni dia mengakui dia buat dosa. Dia jumpalah Nabi. Jadi kita baca hadis dia. Dari Anas radhiyallahu anhu, Anas kata, radhiyallahu anhu, dia kata, ada seorang lelaki dia datang jumpa Nabi SAW. Kenapa dia datang jumpa Nabi? Dia kata, ya Rasulullah, aku dah buat sesuatu kesalahan. Dia kata, asabtu haddan. Dia kata, aku dah buat satu salah, boleh tak engkau jalankan hukuman kepada aku? Tuan-tuan, orang-orang dulu ni, mereka tahu kesalahan yang mereka buat. Kalau mereka boleh lari dekat dunia, tapi mereka tak boleh lari di hari akhirat. Orang sekarang ni, dia buat salah, dia lupa ke hari akhirat tu, kan, dia ingat dia boleh lari dekat dunia ni. Dia boleh upah peguam, mungkin dia boleh bayar hakim, dia boleh aniaya orang, dia ada duit banyak, dia boleh lepas daripada hukuman dekat dunia ni. Tetapi dia terlupa di hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan hisab dia di hari akhirat. Dia tak akan lepas di hari akhirat. Tapi para sahabat ni, mereka tahu, kalau di dunia ni mereka tidak diampunkan oleh Allah, tidak dimaafkan oleh Allah, nanti susah di hari akhirat. Jadi para sahabat ni, dia jumpa Nabi macam lelaki tadi kan, dia mengaku salah. Kan? Dia offer diri dia, tanya pada Nabi. Macam lelaki, dia tanya pada Nabi. Dia cakap, ya Rasulullah, aku dah buat sesuatu, aku minta kepada engkau, tolong buat hukuman kepada aku.
Jalankan hukuman dia apa. Kemudian Nabi SAW buat tak peduli. Nabi tak respon apa-apa pada dia. Tiba-tiba waktu dia cakap tu, waktu solat nak masuk. Lalu solat ialah dah azan, dah masuk waktu solat, Nabi sembahyang lah. Dia pun ikut Nabi sembahyang. Lalu dia pun mengerjakan solat bersama dengan Rasulullah SAW. Habis solat, laki ni dia jumpa lagi Nabi. Dia nak Nabi buatlah sesuatu, hukumlah dia, bagilah hukuman kepada dia. Maka Nabi SAW tanya dekat dia. Nabi tanya dekat dia, Nabi kata, okey, laki ni kita faham cerita dia kan? Cerita dia faham kan? Saya ulang balik semula. Dia jumpa Nabi sebelum waktu solat lah. Dan dekat-dekat nak solat, mengaku dosa dia buat, dia minta tolonglah ambil tindakan dekat dia. Tengok tuan-puan, ya Allah. Mereka ni kenal tau, mereka tahu hari akhirat tu macam mana. Jumpa Nabi. Masuk waktu solat. Nabi semayang, dia juga ikut Nabi semayang. Lepas habis semayang, dia ingatkan lagi Nabi. Dia cakap pada Nabi, tolonglah Nabi. Tolonglah ambil tindakan kepada aku. Buatlah tindakan apa-apa. Quran kata tindakan apa, engkau laksanakanlah tugas tu. Kau buatlah. Tengok. Orang-orang dahulu. Mereka yang soleh, yang beriman pada Allah, kenal hari akhirat, tahu tentang azab Allah. Mereka nak biarlah selesai dekat dunia ni. Janganlah aku dekat akhirat nanti aku susah. Kan? Lalu, dia jumpa Nabi, lepas tu Nabi tanya dekat dia, engkau ikut solat tadi kan? Nabi tanya. Engkau ikut solat, kau ikut kami sembahyang berjemaah tadi kan? Laki tu jawab, ya. Maka Nabi pun kata, qad ghafarallah, qad ghufira laka. Nabi kata, kesalahan yang kau buat tu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, muttafaqun alaih. Maknanya apa? Maknanya, sembahyang yang lelaki tadi buat ni, sebenarnya telah pun menjadi penebus, penghapus kepada dosa yang dia buat tu. Hadis ni juga menunjukkan bahawasanya lelaki ni dia tak buat dosa yang patut diberi hukuman hudud macam potong tangan ke, nak kena direjam ke, tak. Sebab itu Nabi lepaskan. Sebab tu Nabi tidak mengambil hukuman yang lebih berat. Tapi Nabi kata, kau semayang tak tadi? Ikut kami semayang. Dia kata, ya. Nabi kata, kesalahan kau tadi itu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui apa? Melalui solat tadi. Baik, muttafaqun alaih. Baik, kita pergi kepada hadis yang berikutnya. Hadis nombor 25. Kita tinggal lagi 2 hadis saja lagi nak habis. Okey, hadis 25 ni, hadis tentang cari redha Allah. Okey, sabda Nabi SAW yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa meredai. Allah akan beri keredaan dia kepada seorang hamba yang dia puji Allah Ta'ala disebabkan dia makan sesuatu atau dia minum sesuatu, dia puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Okey, hadis ni dekat mana kaitannya dengan harapan? Dekat mana kaitan dengan harapan? Okey, kaitan dia sebenarnya pada redha Allah. Okey, pada redha Allah. Tuan bayangkan, kita yang berdosa ni, kalau kita dapat sifat pengampunan Allah Ta'ala, dah satu benda yang besar kan. Bayangkan kalau kita dapat redha Allah. Allah Ta'ala kalau dia redha, lebih tinggi nilainya daripada nikmat syurga. Tuan-tuan, kalau kita belajar pasal syurga kan, ada hadis tu kata, hadis sahih, apabila kita semua dalam masuk syurga, ada orang masuk syurga kan, Allah Ta'ala datang kepada penghuni syurga. Allah Ta'ala tanya, korang semua macam mana nikmat syurga ni? Ahli syurga akan jawab, ya Allah, terlalu nikmat ya Allah. Lepas tu Allah Ta'ala kata, ada lagi nak bagi dekat korang semua ni.
Mereka tertunggu-tunggu apa dia? Allah Ta'ala kata, bermula pada hari ini, kata Allah, aku beri redha aku kepada kamu semua. Maknanya tuan-tuan, nilai dapat redha Allah ni merupakan nikmat yang sangat besar. Bukankah selama ni kita cari redha Allah, betul tak? Kita berusaha buat sedaya upaya kebaikan semata-mata nak cari redha Allah. Kita nak bagi Allah sayang dekat kita, kita nak bagi Allah kasih dekat kita, betul tak? Kita nak Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, betul tak? Tetapi dalam hadis ni, Allah bagi redha dia pada perbuatan apa? Kalau kita makan sesuatu makanan, tak kisahlah makan apa pun. Janji halal lah. Tuan-tuan minumlah apa pun pagi ni. Kan? Tuan-tuan minum air apa pun. Janji halal lah. Setelah tuan-tuan makan, setelah tuan-tuan minum, kita kata, Alhamdulillah dapat makan hari ni. Alhamdulillah, kita puji Allah. Maka kita layak dapat apa? Allah redha dekat kita. Bayangkan, hanya dengan kita memuji Allah, setelah kita makan, setelah kita minum, Allah Ta'ala bagi redha-Nya kepada kita. Kita faham tak maksudnya? Hadis ni, ya Allah, memberikan kita peluang untuk dapat redha Allah tu, kan senang je pada ibadat tu. Puji Allah Ta'ala tu. Ucap Alhamdulillah. Kalau nak ucap Alhamdulillah lebih lengkap, jadi doa yang khas lah pada selepas makan dan minum tu. Okay. Jadi hadis ni menunjukkan apa? Peluang nak dapat redha Allah tu sangat-sangat berpeluang. Allah buka jalan nak dapat redha-Nya. Sebab tu kalaulah manusia tak dapat redha Allah ni, ya Allah, kita tak tahu nak cakap manusia macam mana orang tu. Sedangkan Allah Ta'ala bagi peluang melalui hadis Nabi dari riwayat Muslim ni pada makan dan minum. Baik, hadis ni memberikan kita pengajaran apa? Pertama, kita kenalah puji Allah setiap kali setiap kita makan dan minum. Kenapa? Kerana memuji Allah tu termasuk dalam adab-adab makan dan minum. Ada lagi banyak adab yang lain. Tapi salah satu yang utama, mengucapkan Alhamdulillah selepas makan dan minum. Tak perlu tunggu kenyang, tak perlu tunggu nak bunyi, baru nak ucap. Tak, hadis tu tak sebut macam tu. Setiap makan dan selepas ni minum. Yang kedua, kita seharusnya mencari redha Allah dalam berbagai urusan, terutama pada bab makan dan minum. Sebab apa? Sebab kita memang tiap-tiap hari makan dan minum. Maka carilah peluang dekat situ untuk dapat redha Allah. Dan yang ketiga, di sini kita dapat belajar Allah Ta'ala ni mempunyai sifat meredai para hambanya. Jadi kita semua ada peluang tak nak dapat redha Allah? Besar redha Allah ni. Jadi ambillah peluang itu pada setiap kali kita makan dan minum, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita teruskan dengan hadis yang ke-26. Okey, hadis 26. Okey. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang buat dosa pada siang hari. Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang buat dosa pada malam hari, sehinggalah terbit matahari daripada tempat terbenamnya. Maknanya hadis ni, Allah buka pintu taubat tu sampailah hari kiamat. Hari kiamat tu maknanya, kalau matahari ni, selagi matahari tu tak terbit daripada barat, kan kita belajar matahari terbit dari timur, dia terbenam ke barat. Hadis ni kata Allah akan terima taubat manusia sehinggalah matahari terbit dari tempat terbenamnya. Maknanya selagi mana matahari tu dia tak terbit daripada barat, selagi itu Allah akan menerima taubat mana-mana hamba.
Hadis ni memberikan kita harapan untuk Allah Ta'ala hapuskan dosa kita. Kalau kita faham hadis ni baik-baik kan, hadis ni Allah Ta'ala terima taubat orang yang postpone dia buat dosa. Contohnya macam ni. Kita ni sepatutnya, kalau kita buat dosa pagi ni, kita sedar, kita kena cepat-cepat minta ampun. Betul tak? Itu yang sebaik-baiknya kan. Contohnya pagi ni kita ada buat dosa pada orang kan. Kita tersalah sangka, kita sangka buruk pada orang, tersalah sangka kita. Kan rupa-rupanya, salah rupanya. Berdosa kita kepada Allah, kepada manusia tadi, kita cepat-cepat kita bertaubat. Tapi kalau kita tapi ada orang, dia tangguh, malam ni baru dia nak taubat. Allah Ta'ala masih lagi menerima taubat orang yang bertangguh sampai waktu malam. Kalau kita baca hadis ni kan, Allah membentangkan tangannya di malam hari. Maknanya apa? Allah Ta'ala tunggu sampai waktu malam untuk menerima taubat hamba yang buat dosa waktu siang. Dia buat dosa waktu siang, tapi dia tangguhkan nak bertaubat sampai waktu malam. Allah Ta'ala masih lagi buka peluang kepada dia. Kan? Contohnya kita buat dosa waktu siang, waktu malam baru kita nak bertaubat kepada Allah. Allah masih lagi membuka pintu peluang untuk terima taubat dia, hamba tadi tu. Lepas tu kalau orang tu buat dosa pada waktu malam, dia tunggu waktu siang baru dia nak bertaubat, Allah masih lagi menerima taubat hamba tu. Sampailah hari kiamat nanti. Begitu besarnya pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kita tak boleh nak gambarkan betapa pengampunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jelas tak tuan-tuan kan? Kalau kita manusia, Allah bagi ada tempoh limit dia. Manusia ada limit. Aku bagi kau tempoh 3 hari saja. Kau tak minta maaf kepada aku, saman. Contohlah kan. Contoh. Allah Ta'ala ada juga limit dia. Tapi limit dia Masya Allah. Sampai tu dekat tanda besar kiamat tu, selagi matahari tak terbit daripada barat, Allah buka pintu pengampunan dosa. Memberi harapan yang cerah kepada kita. Dosa yang kita buat ni Allah boleh ampunkan. Dengan syarat apa? Taubat. Baik. Kita teruskan kepada hadis yang terakhir. Sebenarnya ada satu hadis lagi. Tapi hadis 27 tu saya tak bawa dalam nota ni sebab hadis tu panjang. Hadis tu panjang. Tapi saya akan bacakan saja nanti pada minggu depan lah. Maknanya tak boleh habis lagi bab 51 ni. Nanti saya baca pada minggu depan. InsyaAllah. Tapi kita habiskan hadis yang ke-28. Sepatutnya hadis nombor 27. Tapi hadis 27 tu dia panjang. Dia panjang. Tapi kita patut baca. Sonok baca hadis tu. Tapi kita baca tu pada minggu depan lah. Minggu depan saya bacakan hadis 27, bab 51. Lepas tu kita terus sambung dengan bab ke-52. InsyaAllah pada minggu depan. Tapi kita habiskan hadis ke-28 ini. Hadis ni sangat-sangat menggembirakan kita semua. Tentang apa? Tentang dapat rahmat Allah. Mari kita baca hadis ni, riwayat Muslim. Sabda Nabi SAW, jika Allah Ta'ala nak bagi rahmat kepada satu umat, Allah Ta'ala akan matikan Nabi pada umat tu sebelum umat itu. Di mana Nabi itu dijadikan sebagai perintis jalan dan simpanan bagi umat itu. Maksud dia, Allah Ta'ala ni, kalau dia nak rahmat, kalau Allah Ta'ala nak rahmat pada mana-mana umat dia umurnya panjang, Nabi tu akan mati dulu. Maksudnya, kalau ada mana-mana umat yang dia ada Nabi, kalau Nabi dia wafat terlebih dahulu, umatnya masih ada, maknanya umat itu Allah isytiharkan dia termasuk umat yang akan dapat rahmat. Kita semua termasuk tak umat tu? Kan? Umat tu maksudnya umat tu maksudnya sampai orang terakhir umat. Maknanya hadis ni seperti kata kepada kita sebenarnya. Macam kita semua. Kita umat Nabi Muhammad tak?
Umat Nabi Muhammad. Umat Nabi ni dah habis ke? Belum habis lagi kan. Tapi Nabi kita masih ada ke? Sudah tiada. Nabi kita sudah tiada. Jadi Allah Ta'ala kata, Nabi kata, jika Allah Ta'ala nak bagi rahmat kepada satu umat tu, tanda dia, Nabi dia tu akan mati dulu. Akan wafat dulu sebelum umat tu. Yang mana Nabi tu kalau dia mati dulu, Nabi tu seperti mana akan menjadi backup kepada dia. Seolah-olahnya Nabi tu dia pergi dulu dia akan pergi dulu. Maksudnya Nabi ni dia akan tunggu kita. Dia pergi dulu menghadap Allah, baru umat dia akan datang. Maksudnya begitu. Lepas tu Nabi kata, dan jika Allah Ta'ala hendak membinasakan satu umat itu akan diazab. Maksudnya umat tu, cara dia kalau nak tahu umat tu Allah Ta'ala tak redha kepada umat itu dia akan diazab ketika Nabi tu masih hidup. Nabi tu masih hidup, dia nampak umat dia tu diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Nabi itu menjadi gembira dengan umatnya diazab. Maksud dia, tanda umat itu bukan dapat rahmat kalau mereka dimatikan dulu oleh Allah sedangkan Nabi dia masih hidup. Tapi mereka dah mati terlebih dahulu dengan dari sudut Allah membinasakan umat itu. Nabi itu masih hidup dan Nabi itu menyaksikan umat dia yang telah diazab oleh Allah. Azab oleh Allah tu maksudnya dah sampai masa dah umat dia diazab. Contoh macam apa? Contoh macam Firaun, contohnya kan. Nabi Musa tengok depan mata macam mana Firaun tu diazab, macam mana dia diazab, macam Nabi Nuh kan dia nampak umatnya diazab. Umat yang tak beriman itu menunjukkan siapa yang diazab ketika Nabi dia masih hidup. Dia mati dulu sebelum Nabi itu, dia adalah umat yang tidak dapat rahmat. Tetapi kalau ada umat tu, Nabi dia wafat dulu, tapi umatnya masih ada, dia termasuk dalam umat yang dapat rahmat Allah. Hadis ni kalau kita faham, kitalah di antara umat itu. Sebab apa? Sebab umat Nabi ni sampai ke hari ini, masih lagi ada. Tidak pernah habis lagi, tak habis lagi. Tapi Nabi kita itu sudah pun pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pergi dulu sebab apa? Nabi pergi dulu sebenarnya adalah untuk backup kita. Nabi ni sebagai penyelamat kita. Nabi ni sebagai syafaat kepada kita. Nabi pergi dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Hadis ni hadis riwayat Muslim. Kita terus pergi pada penutup dia, pengajaran dia. Pertama kita dapat belajar rahmatnya Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana dia adalah umat yang disayangi. Disayangi itu maksudnya umat yang dirahmati. Umat yang Allah rahmat, umat mana? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda dia macam mana? Tanda dia Nabi dia wafat dulu sebelum umatnya. Cerita jelas ya? Cerita umat Nabi SAW. Yang kedua, kita dapat belajar betapa prihatinnya para Nabi ni kepada kaumnya. Dan kita dapat lihat macam mana Nabi ni, dia bimbing kita, dia didik kita dengan menyebut tentang maklumat ini. Yang ketiga, kita dapat belajar penyiksaan orang kafir dan kebinasaan mereka ketika mereka masih hidup. Sedangkan Nabi mereka menyaksikan apa yang berlaku kepada mereka. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan ya, kalau boleh, tuan-tuan kalau ada waktu lapang, boleh ikut kelas tak ada buat apa-apa, tuan-tuan ikutilah kelas pada hari Selasa jam 3 petang bersama dengan Ustaz Syafiq untuk tuan-tuan belajar kenal Nabi. Kalau tajuk bermula pada minggu depan, kita akan belajar tentang apa tanggungjawab kita dengan Nabi SAW. Sebab tu saya telah tugaskan kepada Ustaz Syafiq untuk bimbing masyarakat supaya kenal Rasul dia. Lepas tu bawa kepada masyarakat apa dia kena buat dengan Nabi dia. Kita ni, yang kita buat ni, kita tanda sayang pada Nabi, kita baca hadis-hadis dia hari Jumaat,
Kita buat jadual kita baca hadis-hadis Nabi, itu di antaranya. Jadi nak tahu apa lagi kena buat dengan Nabi SAW, maka ikutilah kelas pada hari Selasa jam 3 petang. Ya, moga-moga kita semua menjadi umat yang berusaha nak jadi umat yang benar-benar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita habis hadis yang ke-28. Maknanya tamatlah pengisian kita pada pagi ini. Cuma tinggal satu saja lagi hadis. Hadis tersebut insya-Allah kita akan bacakan pada minggu hadapan. Jika Allah beri, nanti saya usahakan juga untuk siapkan hadis tersebut, terjemahannya insya-Allah nanti saya beri kepada tuan-tuan pada minggu hadapan. Jadi tajuk minggu hadapan, tuan-tuan siapa di kitab dah boleh baca awal-awal. Kita akan belajar bab keutamaan mempunyai sifat harap. Kalau macam bab 51 ni, kita baru nak belajar tentang harap tu kena ada. Mengharapkan tu, membina sifat harap tu. Kita baru belajar membina sifat harap. Bab 52 pada minggu depan, kita nak belajar tentang kalau kita dah tahu membina sifat harap tu, kalau kita gunakan sifat harap tu dalam hidup kita, apa kelebihan kita dapat. Itu pada bab nombor 52. Lepas tu, kita akan buat kombinasi tajuk bab takut dengan bab harap. Macam mana kita nak adun dia. Itu pada bab nombor 53. Jadi siapa ada kitab Riyadhus Shalihin tu, tuan dah boleh tulis dah. Bab 52, keutamaan harap. Kita belajar minggu depan. Minggu yang satu lagi kita akan belajar bab 53, kombinasi antara takut dan harap. Pada bab nombor 53. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu yang berikutnya. Mohon hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat mengamalkan segala pengajaran-pengajaran yang kita belajar pada pagi ini, insya-Allah. Baik, saya jawab beberapa soalan jika ada. Sekejap. Sekejap. Saya ada soalan verbal ya Ustaz. Ya. Okey, soalan bentuk tertulis di chat ni, dia tanya tentang mendirikan solat menggugurkan dosa. Bagaimana pula kedudukan solat taubat? Banyak khilaf, maknanya banyak perbezaan yang mengatakan ada kata boleh dan digalakkan buat utama waktu tahajud atau solat malam. Namun ada yang mengatakan tidak ada dalil, maka tidak boleh mohon pencerahan. Okey, tidak ada dalil tu, soalan dia merujuk kepada dalil apa? Jika soalan tu merujuk kepada adakah solat sunat taubat kita digalakkan buat pada solat tahajud waktu malam, jawapannya memang tidak ada dalil. Kalau soalan tu menuju kepada persoalan tersebutlah. Kalau tanya soalan dari sudut dalil, adakah solat sunat taubat ini kita disunatkan buat pada setiap malam nak buat solat sunat taubat tu, jawapannya memang tidak ada dalil. Itu betul. Okey. Tetapi jika kita bertanya dari sudut solat sunat taubat ni ada ke tak ada solat tu, jawapannya memang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sunat taubat tu. Memang ada. Tetapi hadis tu tidak menspesifikkan mesti kena buat malam saja tahajud, tidak ada. Tetapi dia dikaitkan kalau kita nak bertaubat pada Allah, kita boleh tunaikan salat 2 rakaat. Itu ada. Cuma tidak ditentukan waktu-waktunya bila. Oleh sebab itu, kita jangan sekali-kali menetapkan pada waktu bila-bila. Dia menjadi satu kesalahan jika kita menetapkan.
Kalau kita kata baik sunnah buat pada tahajud, itu boleh menjadi bid'ah. Itu kita mengada-adakan penetapan itu di dalam agama sedangkan Nabi tidak menetapkan. Jadi jawapan dia adalah boleh buat pada bila-bila waktu yang Allah tak larang untuk menunaikan solat sunat tadi. Ketika kita berdosa, kita nak bertaubat, boleh buat. Boleh buat siang, boleh buat malam. Itu di antara jawapan dia. Okey, nanti pada minggu depan kita akan belajar waktu yang dilarang untuk solat. Nanti kita akan belajar pada ahli nombor 27. Minggu depan insya-Allah kita akan belajar. Kemudian tak ada soalan lain dah. Itu saja daripada chat. Okey, verbal apa soalan secara verbal? Okay, silakan. Okey. Ustaz, hadis 23 ya. Walaupun benda perkara ini telah pernah saya bincang dalam satu kelas lagi satu, bukanlah mengatakan saya bukan menentang lah, maksudnya nak berkongsi perasaan sebagai seorang wanita kan Ustaz. Okey, saya tidak mahu ada kaum lelaki yang mengambil ringan mencium seorang wanita. Bagi kita lah ya, wanita, harga diri kita, maruah kita kan. Jadi ditakuti ada yang salah anggap, oh mungkin cium tu dosa ringan, dengan solat sahaja maka gugurlah dosa. Dan saya bertanya juga, adakah dia memohon maaf kepada wanita tersebut yang diciumnya itu kan? Tapi mungkin tidak ada hadis ataupun tidak ada cerita seterusnya lah. Jadi di situ saya sebagai seorang wanita, saya macam tak naklah orang tersalah ataupun orang lelaki mengambil ringan mengatakan hadis ni kata macam it's not, apa kata orang, bukan dosa besar, so macam takut sexual harassment, benda tu diambil ringan. Itu saja Ustaz, pandangan saya. Okey. Terima kasih atas pandangan. Seperti mana yang kita sedia maklum, hadis ni kita tidak boleh memahaminya secara umum. Hadis ni juga sebenarnya kita kena kaitkan dengan bab taubat. Sebab tu bab taubat kita dah belajar. Sebenarnya kalau tuan-tuan ikut Riyadhus Shalihin ni, kita dah belajar bab tentang taubat. Taubat adalah bab yang kedua dalam Riyadhus Shalihin. Kalau kita belajar bab taubat, jika kita nak bertaubat daripada kesalahan kita dengan anak Adam, kita memang perlu meminta maaf. Kita memang perlu untuk membayar balik apa kesalahan tersebutlah kalau bentuk harta. Jadi sayugianya sebenarnya hadis tadi perlu difahami, bukan difahami dari sudut ringannya melakukan kesalahan tersebut. Tetapi hadis tadi sudutnya dari sudut peluang untuk kita semua mendapat pengampunan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada mana-mana yang dia telah buat kesalahan seperti itu, maka dia perlu memohon maaf kepada wanita tersebut kerana dia telah melakukan kesalahan sesama manusia. Itu dia kena belajar pada bab taubat. Sebab tu kita tidak ulas keseluruhan sebab kita dah belajar dalam bab taubat. Kita fokus kepada bab harap. Walau bagaimanapun, terima kasihlah di atas peringatan tersebut kepada semua supaya kita tidak memandang rendah dosa kepada dosa yang telah pun kita sebut sebentar tadi, insya-Allah. Jadi maksudnya tak boleh difahami dalam bentuk yang secara membuta tulilah. Sebab tu kita dah ajar tajuk bab takut, kita ajar tajuk bab harap. Okay, baik. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tahu macam mana kita nak tahu yang kita ni dapat redha daripada Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Saya tak ada jawapan untuk itu. Tanda kita dapat redha Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti saya cuba cari jawapan. Ada tak para ulama memberikan clue-cluenya? Apa tanda kita dapat redha Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tapi cara dapat redha Allah tu kita boleh dapat tahu dari sudut amal kita tu. Nak kata secara muktamad, aku ni memang mati dapat redha Allah, kita tak tahulah. Hidup kita redha Allah kita tahu. Cuma cara nak dapat redha Allah tu kita tahulah. Salah satu daripada bab tahmid tadi. Yang lain-lain tu seperti mana hadis paling mudah macam ibu bapa. Ingat kan? Macam Nabi kata, sesiapa yang dapat redha kedua ibu bapa, sesiapa yang ibu bapanya redha, dia dapatlah redha Allah. Sesiapa yang kedua ibu bapanya tidak redha, maka dia tidak dapatlah redha Allah. Maksudnya kalau ibu bapa kita memang mereka rasa kita ni termasuk anak derhaka, yang betul-betul derhaka lah. Kadang-kadang ada orang tua ni, ibu bapa kita ni kadang-kadang dia tak faham juga. Kadang-kadang dia ilmunya kurang, bagi dia semua derhaka. Maksudnya yang betul-betul derhaka, okey, maka anak yang derhaka ni sudah pasti Allah tak redha pada dia. Itu di antara tanda lah. Sebab tu hadis tu sebut macam tu. Siapa yang dapat redha ul walid, siapa dapat redha Allah, siapa dapat redha ibu bapa, dapat redha Allah. Itu tanda dia. Lepas tu hadis yang lain tu macam bab musibah. Ya, contohnya siapa yang dia sabar dengan musibah Allah beri pada dia, dia akan dapat redha Allah. Siapa yang dia dapat musibah, dia menyalahkan Allah, dia marah pada Allah dan sebagainya, maka dia bukan dapat rahmat, tetapi dia dapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita nak tahu, ada. Tapi kalau masih hidup tak tahulah. Tapi masih hidup tu maksudnya waktu kita sihat. Tapi waktu kita mati tu ada. Kalau waktu kita nak hampir mati, kita akan dapat tahu redha Allah Ta'ala tu. Dalil dia, kalau tuan-tuan dan puan pernah ikuti tajuk Alam Barzah yang pernah saya buat sebelum ni, kalau kita nak tahu kita ni redha, dapat redha Allah, tak redha Allah, kita boleh ketahui ketika mana kita sakratul maut. Dalil dia, kalau kita rujuk dalam surah Al-Quran, kita boleh tahu dalam suratul Waqi'ah, Allah Ta'ala menyebut tentang orang yang mati di kalangan as-sabiqun as-sabiqun. Nanti malaikat akan sampaikan dia berita gembira pada dia. Berita gembira apa? Berita gembira dapat masuk syurga. Kalau contoh, minggu depan insya-Allah, memang yang tuan-tuan tanya ni memang pada minggu depan memang kita masuk tajuk Al-Waqi'ah tu, memang nak belajar ayat yang kalau orang sabiqun mati macam mana, orang kanan mati macam mana, orang golongan kiri mati macam mana. Okay, kalau nak tahu bukti dapat redha Allah, dia mudah je. Kalau kita dapat berita gembira pasal syurga, dapatlah redha Allah. Sebab apa? Sebab orang yang dapat redha Allah ni, dia masuk syurga. Jadi apabila dia masuk syurga, macam kita sebut hadis tadi, Allah akan beri redha dia. Jadi cara dia nak tahu kita dapat redha Allah, waktu kita nak meninggal dunia, waktu kita dah nazak nak meninggal dunia, Allah Ta'ala akan hantar malaikat bagi tahu pada dia. Dalil dia, kalau tengok suratul Waqi'ah. Contoh kita ambil ayat nombor 80, kita ambil ayat nombor 88 dengan 89 dalam suratul Waqi'ah, muka surat nombor 537, yang Allah Ta'ala berfirman macam ni. Allah Ta'ala kata, فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْهٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ. Allah Ta'ala bagi tahu, adapun orang yang daripada orang-orang yang dekat dengan Allah, maka ketika dia mati, mereka akan bagi tahu 3 perkara. وَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ. Maka malaikat dia akan mengatakan kepada Allah apa? Kegembiraan, ketenangan, kebahagiaan dan syurga yang penuh dengan kenikmatan. Itu kita akan tahu. Begitu juga kalau kita pernah baca hadis daripada Al-Barra' bin Azib. Hadis ini sangat popular. Hadis tentang perjalanan roh naik ke langit, yang ketika mana kita nak mati, malaikat maut akan duduk di kepala. Maka cara malaikat maut panggil tu,
Kalau kita dapat panggilan, malaikat kata, wahai jiwa yang baik. Ataupun lafaz hadis kata apa? Wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang, malaikat akan kata apa? Engkau keluarlah. Wahai jiwa yang baik atau jiwa yang tenang, engkau keluarlah pergi menghadap pengampunan Allah dan redha Allah. Maka roh itu dia memang keluar. Dia akan keluar smooth je dia keluar. Maksudnya dia nak keluar. Sebab kalau dia keluar saja pada badan, nanti roh itu dia akan pergi mendapat rahmat, mendapat pengampunan dan keredaan Allah. Tapi kalau roh yang kalau malaikat maut kata, wahai jiwa yang busuk, engkau keluar menghadap kemurkaan Allah, memang roh tu dia tak nak keluar. Itu yang malaikat dalam Quran kata, dia tepuk kepala dia tepuk depan dia. Itu kita nak tahu tentang redha Allah. Ayat lain yang kita boleh rujuk nak dapat redha Allah ketika mati tu, kita boleh rujuk dalam surah Al-Fajr. Kita rujuk dalam suratul Fajar. Kejap ya, saya ingatkan surah Fajar, ayat nombor 27 dengan 28. Tu memang nampak redha Allah jelaslah. Buka surat nombor 594 dalam surah Al-Fajr. Betul, suratul Fajar, surah nombor 89, muka surat 594 pada ayat nombor 27 dengan 28. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah kata, wahai jiwa yang tenang, kata Allah. Lepas tu, dia nak ke mana? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka dikatakan kepada dia apa? Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha, lagi diredai. Lepas tu, fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam kumpulan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Jadi kalau siapa baca tafsiran ayat ini ditafsirkan oleh para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir. Ayat ni malaikat akan sebut kepada orang yang nak mati. Malaikat akan cakap dengan beberapa berita. Kalau kita dapat malaikat panggil je kita dengan gelaran, wahai jiwa yang tenang, ataupun dia panggil ya ayyuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, selamat kita dunia akhirat. Itu di antara jawapan tentang bila kita nak tahu dapat redha Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Kalau tak ada, saya berhenti di sini. InsyaAllah, mohon maaf atas kelewatan panjang pengisian kita pada pagi ini. Kekurangan, kelemahan, ia adalah daripada diri saya sebagai manusia yang biasa. Tetapi kesempurnaan itu semuanya adalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kebaikan daripada saya, itu pun sebenarnya adalah kurniaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Datuk Nurul, sekeluarga, di atas penganjuran bacaan kitab Riyadhus Salihin pada setiap hari Jumaat. Beliau memang serahkan semuanya kepada saya untuk teruskan kelas dan sebagainya. Jadi kita ucapkan semoga Allah memberi keberkatan kepada beliau dan ahli keluarga beliau. Semoga Allah murahkan rezeki beliau, Allah Ta'ala lapangkan dada beliau, dan Allah Ta'ala sentiasa memelihara beliau sekeluarga, dan juga kepada tuan-tuan dan puan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.